Kamu mesti terkejut dengan berita kali ini. Ada berita mengatakan, ada orang cakap Najib bakal terlepas daripada rayuan. Bakal terlepas daripada hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Ini gara-gara kejayaan kononnya Najib bakal mendapatkan peguam di Raja UK. Dan berita hari ini daripada Malaysia Kini mengatakan, pada bulan depan Najib dan pasukan pembelaan akan menfailkan rayuan untuk mendapatkan khidmat peguam UK. Persoalannya malam ini, kamu tolong jawab betul-betul, tolong type di dalam ruangan komen supaya semua orang tahu Najib bakal menang atau tidak di dalam rayuan beliau. Itu yang pertama, karena menurut laporan itu sekiranya Mahkamah Tinggi tidak menerima rayuan tersebut, mereka akan berayu di persekutuan pula, Mahkamah Persekutuan. Soalan pertama, mampukah Najib memujuk Mahkamah Tinggi untuk meluluskan permohonan mendapatkan peguam di Raja UK? Sebab pada pendapat saya, sekiranya peguam UK ini campur tangan dalam mahkamah, bermaksud adakah peguam-peguam yang ada di Malaysia lemah berbanding peguam-peguam yang ada di UK, apalagi di Raja. Bagi saya ini satu penghinaan kepada peguam-peguam yang ada di tempatan. Tak hebat kah peguam di Malaysia nih? Itu pendapat saya lah. Yang kedua, menangkah Najib dengan bantuan peguam daripada UK? Kerana sebelum ini sudah 4 hakim yang bersidang 4-0 kalah Najib. Mahkamah Tinggi kalah, Mahkamah Rayuan kalah. Adakah dengan kehadiran satu peguam ini tiba-tiba boleh menyebabkan 5 hakim di Mahkamah Persekutuan pula akan menyokong Najib dan melepaskan Najib? Pada pendapat saya, mungkin sukar juga buat Najib. Dan soalan paling penting sebelum kita berpisah, pada pendapat kamu, adakah peguam di Raja UK yang sanggup untuk mengambil kes Najib yang lebih-lebih lagi sekarang sudah semakin tular, sudah semakin terbongkar di Mahkamah Persekutuan di Amerika Serikat? Dan makin hari makin hot. Dan yang terkini disahkan oleh pegawai di Malaysia, yaitu Ismi Ismail, mengesahkan Najib menerima masuk pindah dalam akaun Najib nilai wang RM2.28 bilion. Sah masuk di akaun Najib, di akaun Embeng. Jadi pada pendapat kamu, tinggalkan komen kamu, apakah dengan keputusan bulan depan masuknya peguam di Raja UK ini, Najib akan terlepas daripada hukuman dan dia akan berjaya di dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan? Kita nantikan nanti. Jangan lupa tekan butang subscribe dan ingat, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlontek. Kita jumpa lagi, bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, skim pengurusan 1MDB paling licik jahat. Berita sepenuhnya. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu pengurusan 1MDB melaksanakan skim paling licik dan jahat dengan mencuri jutaan dolar daripada syarikat pelaburan strategik negara itu. Cadangan peguam Tan Sri Muhammad Safi Abdullah itu dipersetujui oleh bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail ketika disoal balas. Ismi bersetuju. Ahli lembaga pengarah BOD 1MDB gembira apabila diberi taklimat oleh bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO Azmi Tahar dalam mesyuarat BOD pada 20 Oktober 2014 bahawa dana syarikat yang dilaburkan akan dikembalikan dari luar negara. Bagaimanapun, kata Muhammad Safi, perkara itu tidak pernah berlaku dan BOD 1MDB sebenarnya ditipu serta dikelirukan untuk mempercayai ia benar-benar akan dikembalikan, yang mana Ismi menjawab iya. Muhammad Safi yang merujuk kepada minit mesyuarat 1MDB berkata, dalam taklimat itu, Azmi mendakwa sejumlah AS870 juta sudah ditebus setakat pertengahan Oktober 2014 dan AS300 juta lagi akan ditebus dalam beberapa hari akan datang.
Peguam Datuk Seri Najib itu berkata Azmi berbohong kepada BOD 1MDB dengan menyatakan dana daripada pelaburan 1MDB dalam Petro Saudi Oil Services Ltd dipulangkan dan kononnya dimasukkan ke dalam Brazen Sky Ltd, syarikat yang diperbadankan di Kepulauan Virgin British, ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe. Tanpa memaklumkan, ia kemudian dikeluar dan dikembalikan kepada sebuah syarikat palsu, yaitu Abar Investment PJS Ltd. Muhammad Safi berkata ia adalah penipuan terbesar pernah dilakukan, tetapi BOD 1MDB tidak tahu mengenainya kerana bergantung kepada kejujuran pihak pengurusan syarikat. Menjawab persoalan itu, Ismi mengulangi pendirian BOD 1MDB dikelirukan oleh pengurusan syarikat. Saya rasa perkara yang sama saya katakan tadi, bulan puasa tak sedap nak cakap. Yang arif saya sudah menjawab pada November tahun lalu apabila beliau Muhammad Safi bertanya perkara yang sama. Saya masih menyatakan perkara yang sama, yaitu BOD diperdayakan, katanya. Saksi itu juga ditunjukkan dengan dokumen carta aliran wang yang disifatkan Muhammad Safi sebagai transaksi roller coaster dengan 7 kitaran jejak wang. Carta berkenaan menunjukkan wang yang banyak itu sebenarnya adalah pinjaman ES 975 juta daripada Deutsche Bank yang digunakan untuk menunjukkan ada dana dikembalikan kepada 1MDB. Daripada carta itu, wang dipinjam oleh 1MDB masing-masing berjumlah ES 223.33 juta dan ES 457.98 juta dipindahkan ke dalam akaun Abar Investment PJS Ltd dan melalui beberapa transaksi antara syarikat Lambasa Global Opportunity Fund, Bridge Global Absolute Return Fund SPC Brazen Sky, 1MDB Global Investment Ltd dan Universal Ventures Fund SCC. Bagaimanapun, 5 kitaran daripadanya menunjukkan sejumlah besar wang dikembalikan kepada Abar Investment PJS Ltd. Muhammad Safi berkata 1MDB meminjam wang daripada Deutsche Bank untuk mengelirukan lembaga pengarah bahawa ia adalah wang yang dikembalikan. Hakikatnya ia dipindahkan ke dalam akaun Abar Investment PJS Ltd atas alasan bagi pembelian balik 49% saham dalam syarikat subsidiari 1MDB. Peguam itu berkata skim jahat itu dilakukan pengurusan 1MDB dengan pihak berkomplot atas bantuan orang luar, merujuk kepada Jolo yang dikatakan tidak pernah mempunyai jawatan rasmi dalam 1MDB. Ismi bersetuju dengan cadangan peguam bahawa BOD tidak pernah tahu mengenainya. Beliau memberi keterangan terhadap Najib 68 tahun yang menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence sekira bersambung esok. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.